Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وآله الكرام وأصحابه العظام شهد الله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف سوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنة إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النور المذهب للنسيان بنوره وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي خلت حيلتي أدركني. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا أول خلق الله وختم رسول الله. السلام عليك يا سيدنا. السلام عليك يا سيدنا المهدي يا خليفة الله. السلام عليك يا سيدنا الحدير بلياه بن ملكان أبا اللباس. صلى الله عليك وسلم يا رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. Yang saya hormati lagi dikasih yang berusaha Tuan Pengurusi Masjid, Malam Pengurusi serta barisan pegawai saf-saf kepimpinan masjid yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, tuan-tuan dan puan-puan muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat, hadirin hadirat sidang jemaah insya-Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji dan syukur kita sama-sama rapatkan kepada Allah Subhanahu wa taala
kerana dengan lipat izinnya serta inayah dari ayahnya telah memberi kekuatan kepada kita dan memilih kita pada pagi ini untuk sama-sama kita ada di rumah Allah SWT ini yang penuh barakah ini. Kita menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, solat berjamaah. Jadi ikuti santap rohani kita bersama. Moga-moga dengan kehadiran kita ini memberi kesan kepada rohani kita, jasmani kita untuk lebih lagi dekat dengan Allah, taqarrub ila Allah. Semoga mendapat hidayah dan taufik daripada Allah SWT, dan semoga kita istiqamah dalam meneruskan ibadat kita sebagai hamba kepada Allah SWT. Alhamdulillah, kita sekarang berada di awal Rajab. Rajab, sama-samalah kita berusaha untuk kita mengamalkan segala amalan-amalan sunat, di samping kita menjaga amalan fardu di bulan Rajab ini. Bulan Rajab ini merupakan bulan Allah. Bulan Rajab adalah bulan pengampunan, bulan istighfar, bulan taubat. Bulan Rajab adalah bulan Allah, bulan Syaban, bulanku kata Nabi. Bulan Ramadan adalah bulan umat. Bulan Rajab bulan menabur benih. Bulan Rajab bulan Syaban bulan menyiramnya, dan bulan Ramadan adalah bulan menuainya. Bulan Ramadan, bulan Rajab masyhur dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Bulan Syaban dengan nisfu Syaban, dan bulan Ramadan dengan nuzul Quran dan Lailatul Qadar. 3 bulan ini, jadi kita jangan lepaskan peluang untuk beribadah. Antara amalan-amalan yang perlu kita lakukan iaitu memperbanyakkan doa seperti mana yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ini kita selalu baca doa lah dalam sembahyang, lepas sembahyang. Allahumma barik lana fi Rajab, ya Allah berkatilah kami pada bulan Rajab, wa Sya'ban, dan bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami kepada Ramadan. Itu doa yang Nabi anjurkan. Nabi banyak doa baca banyakkan baca doa. Kita miskin tuan-tuan, kita miskin, kita jahil, kita lemah. Jadi kita minta kepada yang kaya, yang kuat, yang berilmu, Allah Subhanahu wa taala. Kita tak ada ilmu, tentang kita amalan sedikit. Jangan kita rasa kita alim, jangan kita rasa ilmu yang Allah bagi kita sedikit, kita rasa alim, kita condemn orang lain. Tuan-tuan tak maulah. Kita tertipu dengan amalan, tak maulah. Baik, antara lagi Sayyidul Istighfar lah, 3 kali pagi, 3 kali pagi. Nabi sebut dalam hadis sahih, mana siapa yang yakin membaca Sayyidul Istighfar, penghulu istighfar dengan yakin, pada waktu petang baca yakin dengan Allah SWT, maka mati masuk syurga, kata Nabi. Kalau baca waktu pagi meninggal kita dengan asbab Sayyidul Istighfar tadi, maka masuk syurga. Bacalah 3 kali pagi, 3 kali petang. Ini amalan rutin kita hari. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. 3 kali pagi, 3 kali petang. Dan lagi istighfar ataupun zikir atau wirid, semoga Allah menghapuskan dosa-dosa kita, baca 70 kali pagi dan petang. Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya. Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya. Ini amalan-amalan ulama-ulama yang terdahulu, sumbernya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Allahumma ighfirli, ya Allah ampunlah dosaku, warhamni, dan rahmatilah aku, wa tub alayya, terimalah taubatku. 70 kali pagi, 7 kali petang. Tak banyak tuan-tuan. Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya. Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya. Ada dalam zikir lain, Rabbi ighfirli warhamni wa tub alayya. Itu antara. Lepas tu zikir 1 hingga 10 Rajab, Subhanallahil Hayyil Qayyum 1 kali. 1 hingga 10 Rajab. Subhanallahil Hayyil Qayyum, Subhanallahil Hayyil Qayyum. Maha suci Allah yang hidup dan berdiri dengan sendiri. Hayy hidup, Al-Qayyum berdiri sendiri. 10 Rajab yang kedua,
Situ 21 hingga 11 hingga 20. Subhanallahil ahadis samad. Subhanallahil ahadis samad. Maha suci Allah yang Esa dan As-Samad, tempat bergantung pada Allah. Satu kali untuk 10 rejak yang kedua. 21 rejak hingga 30 rejak. Subhanallahir Rauf. Subhanallahir Rauf. Maha suci Allah yang lemah lembut, yang kasih sayang. Dengan zikir ini, insya-Allah Allah akan hapuskan dosa kita, mengangkat darjat kita dan memberi pahala kepada kita. Apa yang kita buat adalah niat semata-mata kerana Allah, bukan mengejar pahala dan sebagainya, insya-Allah. Okey. Itu amalan-amalan rutin lah setiap tahun. Kita kena banyak zikir, tuan-tuan, banyak zikir, banyakkan ibadat-ibadat sunat. Tapi rajinnya kita, kuatnya kita berzikir bukan kerana kita, kerana Allah yang beri. Jangan kita kata kita yang pandai, kita yang kuat, salah lah. Allah semua yang bagi. Jadi hilanglah kita, fanaklah kita. Jangan merasa kita ni kuat, jangan merasa ni kita hebat. Yang memberi kita kuat, memberi kita hebat untuk beramal ialah Allah. Jangan ada wujudnya kuasa diri, dan ada wujudnya terlihatnya diri. Itu semua kita ni dalam kudrah dan iradah Allah SWT. Okey. Satu lagi amalan, amalan yang mana amalan ni dalam kitab Al-Jauhul Mahub wa Mubihatil Qulub, kitab tasawuf. Siapa yang membaca tahlil yang memanjangkan mat la 14 kali, 14 harakat, dan Allah tu 6 harakat, maka dihapuskan dosa kita 4000 dosa besar. Ini amalan yang perlu kita amal. Ini amalan ulama-ulama dulu. Itu memanjangkan la tu, la ilaha illallah. La tu 14 harakat. Dalam kita Al-Jauhul Mahub Amma Bihatil Qulub. La tu 14 harakat, Allah tu 6 harakat. Dan memasuk nama, masuk dalam hati tu. Mana takrib bil lisan, tasdiq bi qalbi. Boleh baca sebelum, lepas subuh, sebelum tidur, ataupun setiap kali lepas solat. Lepas kita doa tu duduk sekejap. La ilaha illallah. Ni banyak kiai-kiai, wali-wali Allah aman ni. Maknanya tiada Tuhan, maksudnya tidak ada Tuhan. La tu tidak ada, tiada Tuhan kecuali Allah. Nafi. La tu nafi, Allah tu musbat, menetapkan Allah. Jadi masuk dalam hati tu kena tahu makna dia tu, maka dihapuskan dosa kita 4000 dosa besar. Tengok tuan-tuan, amalan sikit je. Untungnya kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi amalan sikit tapi pahala berganda. Bacalah 3 kali, lagi banyak lagi bagus. Sekali baca 4000 dosa besar dihapuskan oleh Allah SWT. Karena kalimah tauhid ni banyakkan kalimah. Sebab tu kata ulama, kalau kita nak mati meninggal dalam mengucap 2 kalimah syahadah, maka kita memperbanyakkan la ilaha illallah. Kita mati nak mendapat syafaat Nabi, banyakkan selawat ke Nabi 1000 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau kita nak mati, moga-moga dosa kita terhapus, banyakkan istighfar, astagfirullah sekurang-kurangnya 1000 kali. Gabungkan la ilaha illallah 1000 kali, selawat Nabi 1000 kali, istighfar 1000 kali. Hak tu pun okey dah, insya-Allah. Istiqamah lah, insya-Allah. Sebagai makanan rohani kita, tuan-tuan, kena banyak makanan rohani kita, barulah kita rasa besarnya Allah dan ditakutnya Allah pada diri kita. Kita takutnya kita kepada Allah SWT, ya. Jadi kita kena banyakkan makanan rohani, zikir dan sebagainya. Okey. Ni duk banyak makan, makan sana makan, pagi makan, petang makan, malam makan. Akhirnya kenyang makan ni kita ni, bila kenyang makan kira apa? Kira nak tidur dah. Bila makan kenyang kira nak tidur, tak nak beramal dah. Kita kena banyakkan makan rohani, ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat sidang jemaah rahimakumullah. Kita sambung pengajian kita pada pagi ini, kitab Qalbun Salim, muka surat 35.
Masih lagi membicarakan menjaga anggota untuk menerima anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi sambung di bawah tajuk perlunya kita muraqabah. Muraqabah diri kita. Apa makna muraqabah? Merasakan diri kita selalu diperhatikan oleh Allah SWT. Itu muraqabah. Jadi ke mana kita pergi, sama ada orang tidak ada melihat kita, sama ada kita seorang diri, mana ada kita tempat ramai, tempat sunyi, kita sentiasa masukkan dalam diri kita muraqabah. Itu merasakan bahawa Allah sentiasa memerhatikan kita. Itu muraqabah. Kalau lagi tak ada perasaan ni, maka kita tak kenal Tuhan lagi lah. Bermakna hati kita masih terhijab lagi lah. Bermakna hati kita kotor lagi lah. Tidak merasakan Allah melihat kita tu. Berkait juga dengan ihsan. Kita sambung hari itu, kita berhenti itu berkali. Perhatikanlah firman Allah SWT dalam hadis-hadis Nabi SAW. Kita berhenti situ. Kita sambung hari ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Qala musannif wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Allah berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ni tanda tengok beradabnya ahli ulama kita ni. Kita bila kita tulis Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dalam kita nak tulis WhatsApp apa semua, tulislah Allah Subhanahu wa taala. Puji Allah tu ni Allah saja. Tulislah Allah Subhanahu wa taala. Sama aja kalau kita nak tulis Muhammad, sama ada bahasa Melayu, bahasa Jawi, tulis sallallahu alaihi wasallam. Sekurang-kurang SAW. Kena muliakan Nabi ni Muhammad aja, tak tulis sallallahu alaihi wasallam. Ini tak beradab kita dengan Nabi, tak beradab kita dengan Allah. Jadi beradab kita dengan Allah pasti Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kena sambung tu. Baru beradab kita dengan Allah, beradab kita dengan Nabi. Kan? Ini ulama bagaimana mengajar kita supaya kita memuliakan Allah, membesarkan Allah dan memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takkan nak tulis Muhammad saja. Takkan nak selawatkan Nabi Allahumma salli ala Muhammad aja. Sebutlah Sayyidina, penghulu kami, muliakan Nabi, tak ada masalah. Takkan kita tergamak nak panggil contohnya mufti ke apa orang yang hebat-hebat agama, takkan nak panggil nama aja. Kita berilah gelaran kat dia. Tak rugi pun kita puji. Contoh. Walaupun orang tu tak nak dipuji, tapi takkan tergamak kita panggil nama aja. Contoh. Okey. Macam Tok Imam, takkan kita tergamak nak panggil nama dia saja, kita panggil Tok Imam. Kan? Penghormatan contoh. Okey. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kana Allahu ala kulli syai'ir raqiba. Suratul Ahzab. Surah Al-Ahzab, surah yang ke-33 ayat yang ke-52. Maksudnya, dan Allah Subhanahu wa taala sentiasa mengawasi tiap-tiap sesuatu. Ini kerja Allah ni. Ada orang nak test kita, tanya Allah tu orang kata Allah tu wujud tidak bertempat, Allah wujud bila makan, Allah punya zat Allah yang bersifat kudrah dan iradah. Dia tanya macam-macam lah, di mana Allah, aina Allah, di mana Allah, tanya macam-macam. Allah tidak bertempat, jangan tanya Allah di mana kan. Macam tu Imam baca tadi kan, surah Taha ayat 1 hingga 5. Itu bagus ayat tu untuk melembutkan hati anak-anak, tiup ubun ataupun baca kat air 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tiup ke air, niat dengan Allah SWT supaya Allah lembutkan hati anak, insya-Allah jadi tu ar-rahman 'alal istawa tu Allah maknanya menguasai aras. Ar-rahman 'alal istawa tu Allah menguasai arah. Allah bukan duduk sila atas arah tidak bertempat. Bertanya lagi di mana zat Allah lah, macam-macam tanya soalan-soalan yang mana nak muji kita. Lepas tu tanya lagi Allah tahu Allah ada, saya yakin Allah itu ada.
Cuba ustaz cerita kat kami, Allah tu ada, tapi sekarang ni Allah duk buat apa? Dia tanya kita. Kadang-kadang tanya soalan ni pun nak menguji kita pun jadi haram tu, tanya nak menguji orang tu. Dia tanya soalan hak betul-betul nak ngaji, memang kita tak tahu. Satu, ataupun kita tanya soalan tu untuk kita beri jawapan kepada kawan kita, boleh lah. Tapi kalau kita tanya soalan kita dah tahu, nak tanya, nak teh, bila-bila orang tu ustaz tak boleh jawab, tengok aku dah kata dah, memang tengok ustaz tak boleh jawab. Nak mengeteh soalan gitu mana boleh. Itu tak ada adab tu. Tanya soalan nak menguji orang, nak tunjuk kita tu alim, tak boleh. Ada adab dia. Tak apalah dia tanya kan, Allah dah buat apa? Dia tanya, Allah dah buat apa? Habis Allah dah buat apa? Allah dah makan, Allah dah minum teh tarik, Allah tidur. Itu makhluk. Jawab tu yang mudah tuan-tuan. Allah ni mentadbirkan alam ini, segala perbuatan pergerakan makhluk, itulah kerja Allah. Kalau kita ngaji tauhid boleh jawab, itulah kerja Allah. Kita tak boleh nak melangkah setapak, tak boleh nak menyawa sikit pun, tak boleh nak bergerak anak mata kita kecuali dengan izin Allah. Itulah kerja Allah, menguruskan, mentadbirkan alam ini. Tu pun nak tanya. Okay? Itulah jawapan dia. Okay? Samalah. Ni, dan Allah sentiasa mengawasi setiap sesuatu. Mana Allah sentiasa mengawasi, bermakna segala perbuatan makhluk ini sentiasa di bawah pengawasan Allah, dan Allah sendiri yang menggerakkannya. Jadi takkan Allah tak tahu. Jadi di sinilah kita masuk, inilah tasawuf. Mana kita belajar ni, secara zahir yang batin hati kita pun Allah sentiasa lihat. Allah sentiasa mendengar, Allah sentiasa melihat kita ni. Jadi agak-agak kalau kita masuk dalam diri kita bab tasawuf dan bab iman ni, agak-agak kita berani lagi tak nak lakukan maksiat dengan Tuhan. Tak beranilah. Lepas tu orang mencuri tu, orang mencuri, riba, rasuah tu, mana tak ada muraqabah lah tu. Itu jawapan dia, tak beriman dengan Allah lah tu. Kalau dia tahu Allah melihat, kalau dia takut dengan Allah, dia takkan buat rasuah, kau judi, riba apa semua. Bermakna kalau dia langgar, orang tak ada muraqabah dengan Tuhan lah tu. Contoh, tak takut dengan Tuhan lah tu. Seolah-olahnya dia buat senyap-senyap tu, seolah dia nampak, kita tak nampak, makhluk tak nampak, dia ingat Allah tak nampak, malaikat nampak, Allah nampak. Kalau yakin macam tu, tak beranilah. Ini juga adalah salah satu cabang ilmu tasawuf berkait dengan tauhid. Okay? Dan Allah SWT berfirman lagi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Ini juga banyak juga disebut, dimasukkan ayat ni, firman Allah ni dalam kitab tauhid. Pun ada, saya pernah dulu ikut kuliah, ikut seminar tasawuf, seminar akidah yang dianjurkan oleh Jabatan Agama Negeri Sembilan. Adalah seorang dua duk tanya, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Nak menguji orang penceramah tu daripada luar, nak menguji sampai orang tu tak faham, pening dia tanya soalan. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, macam dia seorang yang tahu Tuhan, kenal Tuhan. Ini kadang-kadang ilmu makrifat dia jadi maklifat ni. Dia tanya tu, masa dia tanya tu, masa hadir dalam satu dewan tu, saya pun gerak nak jawab, tapi kita tak nak jawab lah sebab ada ahli-ahli kat depan tu. Dia tanya tu, wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Orang biasa lah. Kita bukan nak hina orang biasa, tapi tanya dia tu tak beradab dengan guru lah. Dia nak menguji lah tu. Dan ilmu Allah SWT mengetahui di mana sahaja kamu berada. Dia tanya, apa maksud di mana? Allah di mana? Allah di mana-mana. Bila kita sebut Allah di mana-mana, rosaklah akidah kita. Di mana-mana tu tempat. Mustahil Allah berada di mana-mana. Kalau berada di mana-mana, kita sudah menempatkan Allah di mana-mana. Sedangkan Allah tidak ada tempat. Kita mengaji tauhid kan, mustahil Allah di atas, di bawah, depan, belakang, kanan, kiri. Itu makhluk. Masa atas, bawah itu makhluk. Mustahil Allah sama dengan makhluk. Mustahil Allah menumpang makhluk. Mustahil Allah sama dengan makhluk. Sama ada zat, sifat dan af'alnya. Ni mengaji tauhid sebab berpuluh tak jazam, tak tahqiq. Dia jadi pening ni tuan-tuan. Dia jadi nak hala ke menjisimkan Allah. Tajsim, mujassimah, menyamakan Allah, zat, sifat. Allah ada tangan, kaki dan sebagainya. Jadi golongan-golongan ni lah. Golongan Mu'tazilah, golongan Wahabi dan sebagainya.
menjisimkan Allah. Mana boleh. Walaupun dia kata tangan Allah ada tangan, tapi tangan tak serupa dengan kita. Tetapi dia kata tangan tu selayak bagi Allah, tapi dia masih beriktikad bahawa Allah tu ada tangan. Mustahil Allah ada tangan. Adakah Allah buat alam ini dengan tangan? Tu dalam ayat Quran. Memang ayat Quran sebut macam tu. Kita kena tafsir bagi elok. Bukan boleh ambil cedok sedikit biji daripada Quran, tafsir ikut kita je. Kan? Baik. Dia kata, dan ilmu Allah mengetahui di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Itu maksudnya wa huwa ma'akum aina ma kuntum tu. Makna masuk sini, dan ilmu Allah mengetahui di mana saja. Di mana saja kita berada, kita ke mana kita saja berada, Allah tetap bersama kamu contohnya. Nah, jadi kita sambung lagi tu. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Surah Toha ayat 46. Janganlah kamu takut, sesungguhnya aku, kata Allah, ada bersama-sama kamu mendengar dan melihat. Bersama-sama tu bukan makna Allah duk ikut kita, duk dekat kita, tidak. Bermakna alam ini yang Allah punya. Mana kita pergi mana, di bawah pentadbiran Allah lah. Bukan kerana Allah duk berada di mana-mana. Kalau berada di mana-mana, kita pergi Johor, Allah ada kat Johor. Kita pergi Thailand, Allah ada kat Thailand. Seolahnya Allah banyaknya tempat Tuhan. Salah lah macam tu. Mana ada tempat? Mana bumi, langit, bumi, surga, neraka, semua sekali dunia ni. Ada yang nyata, yang gaib, semua adalah milik Allah. Bermakna di bawah pengawasan Allah SWT. Jangan kita beriktikad bahawa Allah tu ada tempat di sana, di sini, di Mekah semua. Itu salah tu. Jangan, tidak tempat. Kita yang ada tempatnya. Tempat itu Allah yang jadikan. Mustahil lah Allah memerlukan tempat. Itu maksud dia, kan? Bermakna kita pergi di mana-mana, Allah tetap melihat kita. Allah tetap bersama-sama kita, melihat kita. Tidak ada satu saat pun yang mana Allah lupa kita. Ada malaikat lagi mencatat amal-amal baik, amal jahat kita. Nak pergi mana kita? Masuk dalam gua, Allah lihat. Masuk dalam mana-mana pun, dalam laut, dalam hutan. Kita rasa ya Allah tak, kita rasa ya orang tak lihat kita, orang tak lihat kita. Tapi Allah tahu, malaikat tahu. Itu inilah yang dikatakan muraqabah, berkait dengan tauhid dan juga berkait dengan tasawuf. Kan? Allah SWT berfirman lagi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Surah Qaf. Surah Qaf ayat 16. Surah Qaf ni surah yang ke-50 dalam Quran. Kita ada 114 surah kan. Kita baca Quran, kita kena tahu lah sedikit surah Qaf, surah 50. Ni susah nak ingat lah. Ayat 16. 114 surah. 30 juzuk. Kita ni berapa ribu ayat. Ada dia punya apa tu, bahagian-bahagian tu, hizib-hizib dan sebagainya. Dan sesungguhnya kami, kata Allah, ciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati. Hati kita pun Allah tahu nak sembunyi ke mana. Nampak tuan-tuan? Ni kita belajar tasawuf ni berkait dengan tauhid juga. Bermakna hati kita, bermakna kita jaga hati kita supaya tidak berkata kotor, tidak mengumpat fitnah dan sebagainya. Hati pun dikira sebagai dosa, walau buat dosa. Kalau hati kita berzikir, Allah bagi pahala. Kalau hati kita bersangka buruk dengan orang, batu Imam Syafi'i kata, jangan kita bersangka-sangka buruk dengan orang. Kerana sangka-sangka buruk dalam hati itu adalah seburuk-buruk doa dan boleh merosakkan hati kita. Bahaya tuan-tuan. Hati ni ujuk, riak, takabur. Kita nampak zahirnya kita semayang depan orang tu elok, tapi sebenarnya hati dia busuk, hati dia syirik khafi. Kerana semayang dia tu nampak cantik bukan kerana Allah nak menunjukkan kita. Orang tak tahu, Allah tahu. Bahaya. Ni kita nak jaga hati ni daripada sifat-sifat mazmumah. Jauh hati daripada riak, sum'ah, takabur. Kerana riak salah satunya syirik khafi. Syirik yang tersembunyi. Kalau kita buat amal ibadat, riak walaupun sebesar debu, maka Allah tak terima solat kita. Kerana dalam ibadat kita ada lagi berkait dengan makhluk. Nampak tak? Ni jaga ni. Yang dibisikkan oleh hati Allah tahu. Tak kira. Bisik baik ke, bisik jahat ke.
Gerak diam hati tu semua Allah tahu. Sebab apa? Sebab yang menggerakkan hati kita Allah. Mustahil Allah tak tahu. Nampak tak tuan-tuan? Tapi kalau kita di situ Allah bagi pilih. Sama ada zahir kita, batin kita pilih yang baik, Allah kata buat aku bagi baik. Kalau kamu pilih jalan yang jahat, aku pun bagi jahat. Memang baik buruk daripada Allah. Tetapi kita buat hak buruk tu, setelah kita nilai dengan hati iman kita, kita pilih yang buruk. Kata Allah, kamu nafsi kamu sendirilah. Kamu pilih yang buruk, kamulah dapat buruk. Bukannya kamu nak salah kat aku. Maksud. Kan? Ini orang masih lagi orang tak faham baik buruk daripada Allah, yang baik daripada Allah, yang buruk pada Allah. Habis kalau yang buruk daripada Allah, kita buat buruk tu kena salah kat Allah. Tak boleh lah tuan-tuan. Allah beri kita akal fikiran, Allah beri kita hati, kita dapat menilai mana yang baik, mana yang buruk, mana yang dosa dengan pahala. Allah bagi dah. Kita lah memilihnya. Kita pilih baik, Allah bagi baik. Kita pilih jahat, Allah bagi jahat. Tapi jahat kita buat tu, dosa kita buat, jangan salah kat Tuhan. Faham tak? Masih lagi orang tak faham tu. Baik buruk daripada Allah. Baik daripada aku buat baik pun daripada Allah, buruk pada Allah. Lepas tu hak buruk, semua Allah belaka. Mampu jam. Jam keren kan? Salah tuan-tuan ah. Sebab tu kita kena belajar. Patut Allah kata, aku buat kamu di dunia ni untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surah Allah. Aku tidak jadikan jin dan manusia kecuali beribadah kepada, menyembah tu ibadah, beribadah kepada Allah. Siapa Allah nak suruh beribadah kepada Allah? Kita ibadah tu, kita buat ibadah kepada Allah. Kita hantar pahala kepada Allah ke kepada kita? Kita buat ibadah tu kepada kita kembalinya. Tapi kita buat tu semata-mata kerana Allah, atas perintah Allah SWT. Kita buat tu semata-mata kerana Allah, hasilnya kepada kita. Allah tak nak pun amalan kita tu. Takkan Allah nak pahala kita? Allah dah kaya contoh. Sebab itulah Allah jadikan kita ni pilih di atas dunia, atau pilih uji iman kita. Dan Allah jadikan syurga dan neraka. Itu nak cerita apa tuan-tuan? Allah jadikan syurga dan neraka nak menunjukkan maha adilnya Allah SWT. Maka Allah jadikan syurga neraka di checkpoint yang terakhir kita ni, di dunia ni kita pilih. Allah kata, jalan ni ke syurga, jalan ni ke neraka, kamu pilihlah. Kamu pilih jalan syurga, aku pilih syurga. Kamu pilih jalan neraka, ke neraka lah kamu. Jangan salahkan aku. Kan? Itu kena faham. Kalau kita pilih jalan yang sesat, mana sesat lah kita. Jangan nak salah kat Tuhan. Contoh begitu. Kami ciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan hatinya, sedangkan kami lebih dekat kepadanya daripada urat leher. Ini perumpamaannya bahawa Allah tu sangat dekat dengan kita. Allah bagi perumpamaan seumpama Allah dekat kita, seumpama urat leher kat kita ni. Mana dekat dengan kita. Bermakna bukan Allah duduk depek kat kita. Faham tak? Mana nak cerita apa? Nak ceritanya Allah tu dekat dengan kita. Maknanya Allah tahu segala gerak kerja kita. Apa kan? Boleh? Bukan mana Allah duduk akak, Allah duduk dalam Allah duduk dalam Allah duduk pada, Allah duduk kat kepala aku, Allah duduk kat leher aku. Bukan. Mana kita Allah dalam hati. Maksud kita kata Allah dalam hati tu bukan makna Allah zat Allah duduk dalam diri kita, bukan. Bermakna Allah dalam hati. Kita sentiasa ingat pada Allah dalam hati tu, ingat Allah tu. Allah ingat kita. Allah bukan duduk tempat, Allah bukan ada tempat. Allah bukan merupakan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak bertempat. Jadi kita kata ingat Allah, Allah dalam hati. Allah dalam hati tu kita beriktikad, bukan makna zat sifat Allah duduk dalam badan kita. Makna kita ingat pada Allah tu. Sama dengan Allah bersama-sama kamu. Bermakna Allah bersama-sama kamu, mana sentiasa kita diawasi oleh Allah SWT. Itu maksudnya zahir dan batin kita tu semua di bawah pengawasan Allah SWT. Kan? Baik. Itu maknanya maksud sini Allah tu dekat dengan kita seumpama urat leher kita dekat urat leher kita kan. Kalau diputus kat leher tu, matilah kita. Orang sembelih lembu tu, urat kan? Dua urat kan? Urat marik kan? Urat marik dengan urat halkum tu. Sembelih dua urat tu, mati ya. Contoh dekat. Mana ruh orang bagi pada kita, nyawa kita hidup ni dengan nyawa, ruh. Allah hidup bukan dengan ruh. Allah Subhanahu taala berfirman lagi, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Surah Ghafir 40, surah yang ke-40 ayat 19.
Allah SWT mengetahui pengkhianatan pandangan mata seorang. Pengkhianatan ni mata yang kita gunakan untuk maksiat. Kita duduk sorang-sorang, duduk dalam jamban, duduk dalam gua, duduk dalam bilik air, duduk tengok handphone senyap-senyap. Oi, orang tak tahu. Betul ke orang tak tahu? Memang orang tak tahu, manusia tak tahu. Siapa tahu? Malaikat tahu, Allah tahu. Kalau kita, inilah yang ketemu muraqabah. Sentiasa menampak, sentiasa hati kita ni melihat Allah, melihat kita. Nak masuk macam ni lah. Barulah kita jadi orang yang beriman, kita buat amal pun jadi elok, kita buat maksiat pun tak berani. Sebab kita tahu. Mata yang digunakan untuk maksiat, maka dosa. Dia panggil zina mata. Telinga digunakan untuk maksiat, zina telinga. Lidah digunakan untuk mengupak, kita zina ni makna buat maksiat lah. Jadi nak jaga tu. Serta mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati. Dalam hati kita Allah tahu. Sekarang ni tuan-tuan tak tahu hati saya. Saya pun tak tahu hati tuan-tuan. Jadi kita tak boleh sangka-sangka. Kalau sangka kita betul tu secara kebetulan saja. Contoh, tuan-tuan tahu dalam hati tuan dan Allah tahu ni, tuan-tuan kata, bila ustaz nak berhenti ni, mana kita tahu. Contoh. Saya sebut je. Tapi kalau kebetulan tuan-tuan berkata macam tu, betul lah. Kalau tak betul, tak betul lah. Jadi saya tak boleh menuduh tuan-tuan kata gitu. Contoh, saya bagi contoh je. Kok ada, kalau ada tu kebetulan lah. Contoh, dalam hati siapa tahu. Jangan kita duduk sangka-sangka. Tapi ada tuan-tuan, macam wali-wali Allah yang ilmu kasyaf. Dia boleh baca hati orang tu. Itu special lah. Allah bagi orang yang alim al-arif billah, dia boleh baca hati kita. Itu lain lah. Kita ni banyak dosa nak buka ke mana. Semayang pun tak khusyuk, nak tengok orang. Contoh tuan-tuan, gelap hati kita. Orang yang Allah al-arif billah, wali Allah, dia boleh baca, dia boleh tengok kita ni ada muka babi, muka beruk, muka kera. Hati berkata, berbisik benda-benda yang tak elok, dia pun tahu. Ini antara kontak hati dia dengan Allah. Allah beri dia ilmu kasyaf, laduni dan sebagainya. Itu lain lah. Kita ni pun boleh jadi macam tu. Kena banyak mujahadah ni. Mujahadah, banyakkan tahajud, banyakkan zikir, banyakkan selawat. Tinggal tidak lobo kepada dunia. InsyaAllah Allah akan bagi. Sebab apa? Antara wali-wali Allah ni orang biasa-biasa Allah jadikan wali. Yang paling bawah wali majzub, wali macam-macam wali abdal, wali kutub dan sebagainya. Itu tak mustahil Allah bagi. Allah bagi hati bersih, Allah bagi ya. Baik tuan-tuan, berapa Isra'? 725 50 sikit lagi, terlebihkan sikit. Ni kalau nak sembahyang sunat Isra' tak boleh cukup-cukup tuan-tuan. Contoh kalau solat Isra', kalau Isra' masuk 7.25, kita sembahyang tak boleh, kita kena lebihkan dalam kira 5 atau 10 minit. Sebab kalau kita cukup-cukup sembahyang Isra', dalam kitab Ustaz Mahathir saya baca, masih lagi waktu tahrim, haram kita sembahyang. Biar betul-betul lebih pada Isra' tu. Dan sebelum masuk duha. Kalau masuk duha dia tak jadi Isra'. Sebab Isra' ni lah mukaddimah duha. Saya sebut dulu pukul berapa nak sembahyang sunat Isra', pukul berapa nak sembahyang sunat duha. Dah sebut dah dulu. Malah nak ulang lebihkan 5 ke 10 minit solat Isra', mukaddimah duha. Sebab apa Nabi sebut? Siapa yang sembahyang subuh berjemaah atau berzikir dan sebagainya hingga naik matahari syuruk tu, maka dikerjakan solat sunat 2 rakaat. Ada ulama kata solat sunat Isra', ada kata duha. Tak kira lah buat solat sunat 2 rakaat, maka Allah beri pahala kita, pahala haji dan umrah yang sempurna. Nabi ulang 3 kali dalam hadis, yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Bermakna apa tuan-tuan? Bermakna melakukan solat sunat 2 rakaat tu kita dapat haji dan umrah. Pahala haji umrah yang sempurna. Belum pergi umrah. Kalau pergi umrah belum tentu lagi sempurna. Contoh. Jadi ada orang ambil faham, kalau macam tu Ustaz tak payah pergi umrah, Ustaz kita sembahyang sunat. Jangan macam tu. Ini tu masuk padilat dia, solat sunat Isra' tu, duha tu. Dan kalau kita tengok ulama-ulama sebut solat sunat duha ni biasa Nabi buat 4 rakaat dah. Buat 4 rakaat terus. Jadi apa amalan-amalan tu, maknanya contoh solat zuhur, ada yang 2-2 buat 2-2. Khilaf lah. Tapi kalau setengah ulama kata kalau kelip bawa solat sunat
Solat sunat duha ni buat 4 rakaat terus. Hajat aku solat sunat duha 4 rakaat terus. Jadi bila buat 4 rakaat tak ada tahiyat awal. Mana setiap rakaat tu baca surah. Itu nak menggantikan tahiyat awal, derek 4 rakaat pun boleh. Solat sebelum zuhur kita buat 4 rakaat derek. Tak payah tahiyat awal. Tapi setiap rakaat tu baca Fatihah. Ini huraian ulama berkaitan hadis. Dan buat dua-dua pun boleh. Qabliyah. Nabi sebut siapa yang buat solat sunat zuhur 4 rakaat, maka Allah bebaskan badan kita daripada api neraka Allah SWT. Kena amal lah tuan-tuan ni. Lepas zuhur 4 rakaat, buat dua-dua boleh, buat 4 rakaat teguh pun boleh. Jadi dibebaskan daripada neraka Allah SWT. Buat solat sunat asar 4 rakaat, derek 4 rakaat. Rakaat pertama kuliah, kedua qulullah, 3 qul a'udzu birabbil falaq, 4 qul binnah. Surah-surah pendek je. Sunat tu. Buat derek, tak payah tanya awal. Dan dalam hadis sebut siapa yang semaya sunat ba'diyah isyak 4 rakaat. Buat 4 rakaat terus. Rakaat pertama kuliah, rakaat kedua qulullah, lepas Fatihah, rakaat ketiga qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu binnah. Siapa yang buat setiap malam selepas isyak, sebelum balik daripada masjid tu, mana diberikan fadilat sepanjang kita bersolat qiyamul lail di malam qadar bulan Ramadan. Tu dia. Fadilatnya besar. Sama yang kita sembahyang subuh tadi tu. Sunat subuh tu, siapa yang sembahyang sunat sebelum sembahyang fardu subuh, selepas subuh. Yang Imam Ghazali kata, kalau kita baca rakaat pertama baca alam nasrah, rakaat kedua alam tarakai, maka selamat kita daripada musuh-musuh yang nak khianat pada kita tu. Dan hadis yang mengatakan siapa yang solat sunat fajar 2 rakaat tu sebelum bila qomat tu diberi pahala, maknanya semua mendapat semua. Lebih baik dunia dan seisinya. Lebih baik dunia dan seisinya. Sebab tu setengah-setengah masjid kita cadangkan lepas sembahyang sunat fajar tu lewatkan sikit qomat. Sebab di situ Habib Umar kata kita ada zikir tu supaya kita mati dalam husnul khatimah, baca 100 kali. Habis saya sempat habis bila qomat, alhamdulillah lah. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut 100 kali. Mati dalam husnul khatimah, dia panggil doa dojaah. Kalau ikut zaman Nabi baring menghadap kiblat baca 41 kali. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal, baring seperti mana masuk jenazah dalam kubur tu. Tapi kalau nak baring itu orang kata ustaz tidur, tak berani nak buat. Lagi orang kata pelik. Orang kata pelik tu sebab tak tahu. Kalau masih tahu tak kata pelik. Kita sekarang ni kita duk menghukum atas kejahilannya, duk kata sesat sebab kita jahil. Tu bahaya tu. Kan? Atau lagi kita baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahal azim astaghfirullah. Itu doa 100 kali untuk rezeki, diluahkan rezeki kita pada hari ini. Tu contoh baca sebelum sampai subuh tu, sempat kita gunakan. Kita mari awal masjid, kita solat, baca Quran dan sebagainya. Jangan duduk sembang. Ni mari masjid duduk sembang, tok bila azan pun duduk sembang lagi. Contoh. Jadi kita melakukan benda-benda yang tak sepatutnya okay? Tu. Mana gunakan masjid ni untuk berzikir. Jangan duduk sembang bab-bab dunia dalam masjid. Ni rumah Allah, bukan rumah kita, tuan-tuan. Akhlak kita, zikir, azan, jawab azan. Nabi sebut siapa yang menjawab azan tanpa bercakap, doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah sampai habis. Nabi kata halal lah syafaat aku syurga di akhirat. Nabi beri jamin nak jawab azan masuk syurga. Contoh banyaklah. Okey, banyak doa-doa ni kita amalkan. Ada satu doa yang mana baca waktu pagi dibebaskan. Hadis daripada Ibnu Majah. Allahumma inni asbahtu ushiduka. Ada lagu nasyid kan? Ijah apa? Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arsyika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak. Baca 4 kali pagi. Allahumma inni asbahtu lah pagi. 4 kali dibebaskan tubuh kita daripada neraka. Hadis sahih. Kalau baca petang pula tukar asbahna amsayna. Allahumma inni amsain, Allahumma inni amsaina, Allahumma inni amsa, Allahumma inni asbahtu, Allahumma inni amsaitu. Ushiduka wa ushidu hamalata arsyika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka Allahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak. 4 kali pagi petang insya-Allah. Dengan izin Allah, janji Nabi seperti mana disebut oleh Nabi dalam hadis, mana dibebaskan tubuh kita daripada neraka. Kita kena buat amal-amal tersebutlah untuk menyelamatkan kita. Amal-amal sunat, semoga terjaga kita daripada neraka dan kita doa masuk syurga dan sebagainya. InsyaAllah. Jadi kena banyakkan amalan. Tapi jangan berharap amalan semata-mata Allah lah. Tapi asbabnya amalan tu. Okey.
Wallahu alam. Kita akan sambung pula akan datang. Muraqabah termasuk salah satu daripada maqam ihsan. Nampak? Muraqabah termasuk daripada maqam ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu ihsan. Tapi ibadat sementara kita nampak Allah. Kalau tak boleh yakin dalam hati kita bahawa Allah melihat kita. Itu ihsan. Berkait juga dengan muraqabah, ya. InsyaAllah kita akan sambung. Moga-moga memberi manfaat untuk diri saya sendiri dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insya-Allah. Wallahu taala alam. Kita tangguh majlis kita pada pagi ini. Moga-moga Allah memberkati kita bersama dengan tasbih kafarah surah ta'asim Allah. Subhanallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa zalamtu nafsi faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Ingat tadi nak? La ilaha illallah. Mudah. 4,000 dosa besar diampunkan. Mudah kan? Banyak lagi bagus. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bima huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bima huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bima huwa ahluh. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi wa muntaha ilmi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim wa bihamdi. Astaghfirullahal azim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Hadza billahi taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.